Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dengan Pak Cu Bumi. Apa khabar semua? Pak Cu mengharapkan agar semua di antara kita sihat-sihat dan kita dijauhi daripada pandemik COVID-19. Dan Alhamdulillah kita mudah dapat vaksin. Malaysia dah dapat vaksin dan mudah-mudahan kita akan dapat memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita, insya-Allah. Kita sama-sama berdoa agar perkara ini akan menjadi kenyataan dan boleh menyelesaikan banyak perkara di dalam hidup kita yang terkekang disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi pada kali ini Pak Cu akan menceritakan tentang sebagaimana yang Pak Cu ceritakan sebelum ini. Dalam episod sebelum ini Pak Cu akan menerangkan secara terperinci apa itu mineral perindustrian atau dengan kata lain mineral tak berlogam. Jadi kalau episod yang dahulu kita mineral berlogam atau dengan kata lain yang mineral-mineral yang boleh menghasilkan logam, tetapi kali ini mineral-mineral yang bukan berlogam yang digunakan di dalam industri. Sebenarnya mineral-mineral bukan berlogam ini kita gunakan, boleh dikatakan setiap hari. Kita menggunakan setiap hari tanpa kita sedari bahawa itu adalah berpunca daripada mineral bukan berlogam ataupun mineral perindustrian. Jadi mineral perindustrian ini yang paling utama adalah yang pertama adalah batu kapur, lempung ataupun clay, dan kita ada silika atau pasir silika, feldspar, dan kita ada gypsum, dan juga kita ada andalusite, dan juga kita ada barite, dan juga kita ada dolomite. Ini merupakan mineral-mineral perindustrian yang banyak didapati di dalam produk-produk yang kita pakai seharian. Pak Cu akan ceritakan sedikit apakah kegunaan bahan-bahan berkenaan. Yang pertama sekali adalah batu kapur. Batu kapur merupakan satu bahan yang amat penting dan banyak digunakan di dalam industri. Di dalam industri banyak menggunakan bahan-bahan batu kapur ini. Yang paling utama sekali adalah simen. Simen adalah 95% daripada komponen di dalam untuk membuat simen itu sendiri adalah terdiri daripada batu kapur. Jadi tanpa batu kapur kita tak akan ada simen ataupun Portland simen. Simen ini adalah memang sinonim dengan batu kapur. Kawasan ini ada batu kapur, ada nyikilan simen. Jadi sebagai contoh di Lembah Kinta ini kita ada 4 kilang simen yang besar, bermula daripada Sungai Siput di Ipoh dan kemudian sampailah ke bahagian di Gopeng. Jadi kita ada semua 4 kilang simen yang beroperasi di negeri Perak ini. Jadi tanpa bahan utama daripada batu kapur ini maka tidak dapatlah untuk membuat simen. Tanpa simen tak adalah pembangunan, tak adalah infrastruktur yang ada di negara kita ini. Di samping itu batu kapur juga banyak digunakan di dalam industri-industri yang berasaskan pembuatan. Jadi sebagai contoh, batu kapur juga digunakan sebagai filler atau pengisi di dalam untuk buat cat rumah kita, cat rumah, dan kemudian filler untuk nak buat kertas. Yang di kertas yang putih-putih yang kita pakai itu adalah sebagainya adalah daripada batu kapur. Dan juga termasuklah pharmaceutical ataupun ubat-ubatan juga dibuat daripada sebagainya dicampur dengan batu kapur. Sebagai contohlah, kalau kita dalam kehidupan kita harian, kita bangun dari tidur kita masuk bilik air kita masuk bilik air, dan kemudian yang pertama sekali adalah kita untuk gosok gigi kita. Gosok gigi kita menggunakan ubat gigi. Ubat gigi itu adalah salah satu daripada komponen dalam ubat gigi itu adalah daripada batu kapur. Jadi apabila kita gosok gigi, kita guna sink. Sink itu adalah komponen utama. Sink itu adalah terdiri daripada clay ataupun lempung ataupun tanah liat. Dan juga
apabila kita duduk di atas mangkuk tandas kita. Mangkuk tandas itu juga dibuat daripada clay atau daripada lempung. Jadi segala-galanya segala-galanya terdiri dibuat daripada bahan-bahan daripada mineral perindustrian. Jadi batu kapur juga adalah satu komponen utama di dalam pertanian sebagai contoh. Di dalam pertanian banyak digunakan soda ataupun batu kapur ini untuk neutralize atau untuk meneutralkan tanah yang berasid sebelum ditanam pokok dan juga sayur-sayuran dan tanaman-tanaman yang ada untuk industri pertanian. Dan begitu juga dengan dolomite. Dolomite merupakan salah satu daripada mineral perindustrian juga yang biasanya dia akan berasosiasi dengan batu kapur. Jadi dolomite ini adalah mengandungi magnesium. Dia punya kalsium, magnesium carbonate. Jadi daripada magnesium tersebutlah maka dolomite banyak digunakan di dalam untuk pembuatan baja dan juga di dalam industri pembuat ubat-ubatan dan sebagainya. Dengan kata lain, batu kapur dan juga dolomite ini adalah banyak kegunaannya di dalam industri. Dan selanjutnya adalah clay ataupun lempung. Lempung biasanya terdiri daripada, yang paling utama adalah terdiri daripada kaolin, dan yang keduanya adalah illite, dan yang ketiganya adalah montmorillonite ataupun smectite. Jadi sebenarnya ini adalah 3 komponen clay ataupun tanah liat yang paling utama sekali untuk pembuatan seramik, buat tembikar dan sebagainya. Jadi sebagai contohlah di negeri Perak ini terkenal dengan labu sayungnya. Labu sayung sebenarnya dibuat daripada clay yang ada unsur-unsur terdapat dari jenis montmorillonite, di mana daripada montmorillonite itulah maka bahan-bahan berkenaan dapat dibentuk sebab dia mempunyai sifat plastik yang tinggi. Daripada sifat plastik yang tinggi itu menyebabkan apabila dibakar tembikar berkenaan ataupun labu sayung berkenaan di dalam sekam, dia tidak pecah. Jadi kalau sekiranya nilai plastik yang rendah di dalam clay berkenaan, maka apabila dibakar maka dia akan pecah. Okey. Jadi dengan kata lain, sifat keplastikan ini adalah penting di dalam clay ataupun dalam lempung. Jadi sebagai contoh, kaolin mempunyai sifat plastik yang agak rendah, dan apabila untuk dibuat dalam industri tembikar dan sebagainya, dia akan dicampur, dia akan blending di antara kaolin, montmorillonite ataupun smectite campur dengan illite semua sampailah pada satu tahap keplastikan yang dikandungi untuk membentuk bahan-bahan berkenaan. Jadi sebagai contoh, macam porselin dan juga pinggan mangkuk yang dibuat daripada clay ataupun daripada lempung ini bernilai agak tinggi, sebab dia mempunyai kecantikan, dari segi kecantikannya, dari segi keunikannya dan sebagainya. Jadi bahan-bahan berkenaan memang dibuat daripada tanah liat yang berwarna hitam kadang-kadang tu, tetapi boleh dibakar menjadi putih. Dan setengah-setengah daripada teknologi seramik yang ada sekarang ni dicampur dengan bermacam-macam bahan sampingan yang untuk meningkatkan kualiti sesuatu produk seramik berkenaan. Terutama sekali kalau dicampur dengan tulang-tulang. Ada sebagai contohlah, dia kata bone china. Bone china tu dicampur dengan tulang-tulang haiwan, dan juga dimasuk di dalam komponen dan adunan lempung berkenaan untuk membentuk bahan-bahan sebagai end product daripada bahan seramik berkenaan. Dan juga kita ada, selain daripada situ, kita ada juga mineral perindustrian yang juga agak penting adalah pasir silika. Pasir
pasir merupakan satu komponen yang agak berguna di dalam industri. Sebagai contoh, pasir. Tanpa pasir kita tak adalah botol, kita tak adalah gelas. Jadi dengan kata lain, gelas dan juga gelas itu adalah dibuat daripada silika ataupun pasir silika. Jadi kalau kita di Malaysia ini, pasir silika kita banyak. Yang paling tinggi kualitinya ada di Terengganu. Jadi pasir silika sekarang ni di pihak kerajaan Terengganu secara aktif mengeluarkan pasir silika untuk diguna pakai di dalam industri yang berasaskan silika. Jadi dan silika ni juga diguna untuk buat cermin, macam cermin kereta ke, berbagai cermin yang diguna di dalam bangunan, dalam dekorasi dan sebagainya. Itu adalah dengan menggunakan pasir. Pasir adalah kandungannya adalah Si, silika oksida. Jadi silika oksida ini dia akan campur dengan felspar dan akan campur juga dengan batu kapur dan dengan adunan-adunan tertentu, maka dia menjadilah komponen gelas. Yang paling senang sekali digunakan adalah untuk buat kertas pasir sebagai contoh. Kertas pasir juga digunakan pasir silika, dan juga digunakan sebagai di padang golf yang digunakan kat bunker sand tu, itu kebanyakannya digunakan pasir silika supaya benda tu sama rata saiznya, dan kemudian dia punya nampak dia punya putih warnanya. Itu adalah ciri-ciri daripada pasir silika. Mineral perindustrian yang juga agak penting adalah felspar. Felspar itu merupakan satu mineral yang kebanyakannya berada di dalam batu igneous atau dengan kata lain sebagai granit, di dalam granit, dan di dalam granit itu terdapat felspar. Felspar ini terdiri daripada dua jenis, sama ada potassium felspar ataupun plagioclase felspar. Jadi kedua-dua felspar ini diguna pakai di dalam industri seramik, di mana proses pengekstrakan felspar ini daripada granit boleh dilakukan dengan ada kaedah-kaedah kimianya, dan juga felspar juga boleh kita dapatkan daripada telerang felspar. Biasanya telerang felspar juga wujud di atas muka bumi ini, di mana telerang itu terdiri daripada K-felspar dan juga ataupun alkali felspar dan juga plagioclase felspar. Jadi kita boleh guna pakai secara terus sebagai sumber felspar berkenaan. Jadi apa guna felspar ini? Apa guna felspar di dalam industri seramik? Jadi felspar ini adalah merupakan bahan yang penting untuk buat glazing ataupun kalau kita tengok pinggan mangkuk kita yang berkilat di permukaan itu, dan juga mangkuk-mangkuk tandas kita yang berkilat di permukaan itu adalah terdiri daripada felspar. Jadi felspar adalah digunakan sebagai bahan penyalut di bahagian luar daripada seramik, ataupun sebagai satu finish product di dalam industri yang berasaskan seramik. Dan satu lagi bahan yang agak berguna juga adalah di dalam industri adalah gypsum. Gypsum sebagaimana yang kita ketahui adalah banyak digunakan di dalam industri pembinaan. Kalau kita kata sebagai contoh dalam gypsum board diguna dalam industri dekorasi dan seumpamanya, dan juga digunakan gypsum juga di dalam perubatan, di mana bahan berkenaan akan digunakan sebagai bahan plaster of Paris, di mana kalau sekiranya kita patah tangan, jadi dia akan guna untuk simen tangan pada bahagian yang patah bergerak supaya tidak berlaku pergerakan. Itu kita gunakan sebagai plaster of Paris.
Dan banyak lagi lah bahan-bahan, banyak lagi lah produk-produk yang berasaskan gypsum ini dibuat, terutama sekali dari segi untuk hiasan dan seumpamanya. Dan satu lagi komponen gypsum ini adalah satu komponen yang paling utama, paling penting juga di dalam industri pembuatan simen, kerana lebih kurang dalam 0.5% daripada komponen di dalam simen itu mengandungi gypsum. Gypsum sebagai satu bahan untuk sebagai bonding agent di dalam simen berkenaan. Selain daripada itu juga ada salah satu daripada mineral perindustrian yang amat berguna di dalam industri petroleum. Jadi Pak Chu dah cerita sebelum ini di mana barite merupakan satu bahan yang amat berguna di dalam industri petroleum, di mana bahan berkenaan ataupun barite digunakan sebagai bahan untuk proses penggurudian. Jadi disebabkan disebabkan oleh daripada barite ini mengandungi specific gravity atau specific gravity density yang tinggi, maka dia berupaya untuk mengangkat rock chip ataupun kepingan batu yang dibuat penggerudian ke permukaan. Barite digunakan sebagai salah satu bahan untuk membawa naik benda-benda rock chip daripada bawah mata gerudi ke permukaan. Jadi kita bayangkanlah kalau sekiranya tak ada barite ataupun barite sebagai drilling fluid ataupun bahan untuk penggerudian, maka bagaimana kita nak menggerudi petroleum yang berkilo-kilometer dalamnya di dalam bumi. Jadi barite merupakan satu komponen yang atau mineral perindustrian yang berguna di dalam industri oil and gas. Dan juga barite digunakan di dalam banyak digunakan di dalam perubatan, di mana dia adalah komponen yang digunakan untuk tracer di dalam kita buat CT scan dan sebagainya. Itu digunakan barite juga untuk mengesan di manakah tempat-tempat yang ada komplikasi di dalam badan kita. Komponen mineral perindustrian yang agak penting juga adalah kita panggil dia sebagai andalusite. Andalusite merupakan mineral yang berasal daripada Andalusia, daripada Spanyol, di mana bahan berkenaan digunakan sebagai seramik yang bermutu tinggi ataupun seramik yang tahan terhadap suhu tinggi. Jadi umpamanya andalusite ini digunakan di dalam spark plug. Kalau dalam kereta kita memang ada spark plug. Tanpa spark plug kita tak boleh lah, orang kata kereta kita pun tak berjalan, kan. Yang putih itu adalah digunakan bahannya adalah daripada andalusite, di mana andalusite ini tahan terhadap haba yang tinggi. Begitu juga di dalam proses-proses pengasingan petroleum atau proses-proses yang relau dan sebagainya, itu menggunakan juga bahan yang bersuhu tinggi ini sebagai untuk menampung proses pengasingan minyak dan juga di dalam relau untuk pemprosesan biji. Jadi banyak sebenarnya di dalam kehidupan harian kita, memang banyak kita menggunakan bahan-bahan perindustrian atau mineral perindustrian tanpa kita sedari. Jadi itulah sebahagian daripada kegunaan mineral perindustrian yang boleh Pak Chu ceritakan secara ringkas pada kali ini. Banyak benda yang kita guna secara harian adalah berasal daripada mineral, dan juga banyak juga daripada benda-benda yang daripada dulu kita menggunakan bahan-bahan perindustrian, sekarang ni telah diganti dengan bahan-bahan plastik. Bahan plastik sebagaimana yang Pak Chu cerita dulu adalah berasal daripada produk petroleum dan gas. Jadi
Jadi penggantian ini adalah dalam kadang-kadang dia ada juga persefahaman di antara seramik dengan plastik. Dia ada juga orang kata paduan di antara kedua-duanya boleh menghasilkan produk yang baik juga. Jadi itulah yang boleh Pak Chu ceritakan pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian ini akan mendapat manfaat kepada semua, dan insyaAllah kita akan berjumpa di lain ketika dengan episod yang berbeza. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.